Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada perkongsian kali ini kita teruskan lagi berkaitan dengan ta'arif. Untuk kali ini, fokusnya ialah berkaitan dengan syarat-syarat ta'arif. Oleh demikian, ada dua perkara asas dalam perkongsian ini, iaitu yang pertama kita akan melihat apakah syarat-syarat dalam pembentukan ta'arif yang diterima ataupun sah, ta'arif yang sah. Yang kedua, kita akan melihat ataupun berkongsi contoh-contoh ta'arif yang diterima dan yang tidak diterima berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Moga-moga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan apakah syarat-syarat ta'arif. Dalam merujuk dalam buku teks muka surat 40, kalau bagi para pelajar STAM, 40 hingga 42, di situ ada merupakan pembahasan yang terakhir bagi tasawurat, ada dinyatakan syarat-syarat ta'arif. Jadi apakah syarat-syarat tersebut? Ada 7 semua yang dikemukakan. Jadi dalam untuk peperiksaan, persiapan untuk peperiksaan, sekurang-kurangnya hafal 3 untuk 6 markah. Biasanya sesuatu soalan tu markahnya tidak melebihi 6 markah lah, yang paling banyak. Oleh sebab tu hafal sekurang-kurangnya 3. Tapi kalau nak hafal semua ke-7 ini adalah lebih baik dan digalakkan. Okey, kita pergi yang pertama secara umum dulu, nanti kita akan lihat, kongsikan apakah perincian bagi setiap syarat tersebut. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, bahawasanya ayyakuna ta'rifu muttaridan mun'aqisan. Hendaklah ta'rif menyeluruh dan juga terhad. Mun'aqisan. Apa makna muttaridan? Jami'an. Apa makna mun'aqisan? Mani'an. Iaitu hendaklah ta'rif tersebut menyeluruh, menghimpunkan segala yang berkaitan, mani'an, mencegah ataupun mengeluarkan perkara yang tidak berkaitan, mana terhad. Okey, syarat yang kedua ialah ayyakuna ta'rif zahiran. Ini sekurang-kurangnya sampai sini. Hendaklah ta'rif tersebut, sesuatu ta'rif nyata dan jelas. Zahiran, nyata dan jelas. Bihaisu la yakuna akhfa minal mu'arraf. Iaitu yang dikatakan nyata dan jelas tu, iaitu tidak, ta'rif tu tidaklah lebih tersembunyi ataupun lebih rumit daripada perkara yang kita hendak ketahui. Sesuatu ta'rif tu fungsi dia ialah memberitahu ataupun menjelaskan perkara yang kita tidak tahu. Oleh sebab tu, ta'rif tu mesti nyata dan jelas supaya kita tahu apa yang asalnya kita tidak tahu. Sekiranya kita menggunakan perkataan yang lebih rumit, akhfa tadi, maka tidak mencapailah maksud ataupun tujuan ta'rif tersebut. Nanti kita akan lihat apakah contohnya. Yang ketiga ialah ayyaku Allah. Allah, hendaklah tidak sesuatu ta'rif itu secara majaz. Sekurangnya sampai sini. Bahawasanya ta'rif itu bukanlah secara majaz. Majaz pula ciri dia al-khali anil qarinah. Iaitu hendaklah ta'rif itu bukan secara majaz yang tiada sebarang petanda bersamanya. Majaz maksudnya kiasan. Contoh, orang tanya apa dia orang alim? Kita jawab orang alim ialah al-bahr, lautan.
Lautan itu adalah majaz. Maka ta'rif tersebut tidak sah sebab dia menggunakan lafaz majaz. Jadi ta'rif ni mesti nyata, jelas, yang tidak menambahkan lagi kekeliruan. Cuma sekiranya ada petanda kehendak daripada majaz tersebut, itu boleh diterima. Itu nanti kita akan bahaskan. Kemudian yang keempat, syaratnya ialah sesuatu ta'rif itu, nak mengetahui ta'rif itu tidak bergantung ataupun tidak terhenti kepada mengetahui mu'arraf. Sedangkan sepatutnya ta'rif berfungsi untuk kita tahu apa dia mu'arraf, perkara yang ditarifkan tu. Tiba-tiba jadi sebaliknya. Kita nak tahu ta'rif, kita mesti dulu tahu mu'arraf. Nak tahu mu'arraf, kena tahu ta'rif. Maka di situ ada bentuk daur, istilah dia. Daur itu makna berpusing-pusing tanpa henti. Maka itu mustahil. Jadi tidak sah ta'rif yang saling bergantung. Nak tahu ta'rif, mesti tahu mu'arraf. Nak tahu mu'arraf, mesti tahu ta'rif. Itu tidak sah. Nanti kita akan lihat penjelasan dia. Kemudian yang kelima, sekiranya ta'rif itu menggunakan lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni makna lafaz yang dia satu lafaz tetapi mempunyai makna melebihi dua ataupun lebih. Itu nama dia lafaz mushtarak. Mana lafaz yang dikongsi makna dia. Tidak sah ta'rif yang menggunakan lafaz mushtarak ni, melainkan boleh diterima dengan dua perkara. Yang pertama, an takuna hunaka qarinatun tu'ayyinu ahada ma'nayain. Yang mana hendaklah terdapat clue ataupun petanda yang menentukan salah satu makna yang dikehendaki. Dia ada satu lafaz tu mempunyai banyak makna. Kalau nak sah ta'rif tersebut, mesti ada petanda ataupun clue yang menunjukkan, yang menentukan makna apakah yang dikehendaki. Barulah sah ta'rif tersebut. Tapi kalau tanpa petanda, tanpa clue, maka ta'rif itu tidak sah. Sebab boleh diandaikan makna A, makna B dan makna C. Sebab dia mushtarak. Mesti ada qarinatun tu'ayyinu. Mesti ada qarinah yang menentukan. Kemudian syarat yang kedua, sekiranya kita menggunakan lafaz mushtarak, ay yakuna ta'rif sadiqan ala ma'nain. Bahwasanya ta'rif tersebut menggunakan lafaz mushtarak yang mana kedua-duanya sah makna dia. Dia ada dua makna. Ta'rif tersebut digunakan kepada kedua-dua makna tersebut. Ketika itu boleh. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi syarat. Jadi bagi menggunakan lafaz mushtarak dalam ta'rif, dia ada dua syarat lain. Dua situasi. Situasi pertama yang boleh diterima ialah ada petanda. Yang kedua, sekiranya lafaz tersebut digunakan boleh menerima kedua-dua makna tersebut. Itu baru sah. Syarat yang keenam ialah alla yashtamilal ta'rifu ala hukmin ala al-mu'arraf. Ta'rif tersebut hendaklah tidak mengandungi ataupun merangkumi hukum. Hukum ni maknanya mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Itu hukum ke atas mu'arraf. Kita lihat apakah contoh dia nanti. Kemudian yang terakhir, hendaklah ta'rif tersebut tidak mengandungi lafaz au. Au ni dalam bahasa Melayu kita atau. Atau ni yang menunjukkan keraguan ataupun kesamaran. Lisyaki au ibham.
au yang jenis ini tidak boleh dijadikan ataupun tidak boleh dimasukkan dalam ta'rif. Kalau dimasukkan, maka ta'rif tidak sah. Kerana fungsi ta'rif itu adalah menjelaskan, bukan meragukan. Cuma nanti kita akan lihat ada au yang boleh diterima di dalam ta'rif. Apakah au tersebut? Kita akan kongsikan dalam pembahasan yang khusus bagi syarat ini. Nanti lepas ni. Baiklah, sekarang kita pergi satu persatu daripada ketujuh-tujuh syarat tersebut. Yang pertama syaratnya ialah ayyakuna ta'rifu muttaridan mun'aqisan. Okey, apa makna muttaridan? Jami'an di sini. Kemudian apa makna mun'aqis? Iaitu mani'. Apa maksud jami' tadi? Jami'an li jami'il afrad al-mu'arraf. Iaitu menghimpunkan semua unsur-unsur yang perkara yang ditakrifkan. Dia mengumpulkan semua ciri yang ada. Kemudian mun'aqis iaitu mani', maksudnya dia mani'an an minad dukhul ghairil mu'arraf fi. Iaitu apa maksud mun'aqis? Maksudnya dia menghalang daripada semua perkara yang tidak ada kaitan masuk di dalam ta'rif. Yang tidak kaitan dengan mu'arraf masuk dalam ta'rif tersebut. Maksudnya terhadlah terhad. Jadi syarat yang pertama ni ialah ta'rif hendaklah menyeluruh serta terhad. Dia menyekat segala ciri-ciri yang bukan kaitan. Contoh ta'rif yang betul ialah, tengok contoh yang biasa dalam mana-mana pembahasan ilmu mantik ni ialah al-insan. Sebenarnya kita boleh tukar makna-makna contoh-contoh lain. Tapi dengan syarat contoh yang bertepatan lah Tapi al-insan ni ialah contoh yang mudah untuk kita fahami, maka dibawa dalam pembahasan kitab. Jadi ta'rif insan huwa haiwanun natiq. Haiwan, dia mengumpulkan semua jenis manusia, natiq, menghalang selain daripada manusia lah. Sebab yang berfikir ni hanyalah manusia. Maka haiwan yang jenis lain tidak termasuk dalam ta'rif ini. Contohnya kuda. Kuda haiwan juga. Tetapi dia bukan natiq. Himar. Dia haiwan tetapi dia tidak natiq. Maka semua tu ta'rif ini bertepatan dengan syarat dia, iaitu ta'rif mestilah menyeluruh dan menghadkan ataupun terhad. Contoh ta'rif yang tidak sah, tengok contoh yang tidak sah, la yasihut ta'rif. Contoh dia ialah ta'riful insan, kita berikan ta'rif ataupun pengertian bagi manusia ialah jismun nam. Jismun namin. Tubuh ataupun zat yang berkembang membiak. Maka ta'rif ini dia tidak mani'. Tidak mani'. Sebab boleh masuk dalam ta'rif ini apa? Semua jisim yang membiak. Pokok nabat pun membiak juga. Kuda pun membiak juga. Dan sebagainya. Jadi dia tidak menghalang kumpulan selain daripada manusia masuk. Sedangkan fungsi ta'rif ialah hendaklah dia memasukkan segala yang berkaitan, mengeluarkan perkara yang tidak ada kaitan. Jadi kalau contoh sebegini, dia menyebabkan umum, tidak menghalang, tidak terhad, maka tidak sah ta'rif dia. Contoh yang kedua ialah ta'rif haiwan. Kita kata haiwan ialah jismun mufakkirun. Jisim ataupun zat yang boleh berfikir.
Jadi di sini ghairul jami'. Dia tidak menyeluruh. Sebab apa? Bila ada perkataan mufakkir menyebabkan dia jadi terhad. Sedangkan sepatutnya perkataan haiwan tu menyeluruh. Kuda ada, lembu ada, unta pun ada. Tetapi oleh kerana ada perkataan mufakkir di dalam takrif tersebut menyebabkan binatang-binatang yang sememangnya tidak berfikir ini tidak termasuk dalam kategori takrif haiwan. Jadi dia ghairul jami'. Dia tidak menghimpunkan semua jenis haiwan. Sebab ada perkataan mufakkir. Maka takrif ini tidak sah bagi takrif haiwan. Itu syarat yang pertama, iaitu hendaklah menyeluruh, iaitu muttaridan munaqisan, terhad. Okey, kita berpindah kepada syarat yang kedua pula, iaitu ayyakuna ta'rifu zahiran bihaisu, hendaklah ta'rif itu nyata. Macam mana yang dikatakan nyata itu? Bukan menjadi lebih rumit, akhfa, lebih rumit berbanding perkara yang hendak dijelaskan. Ataupun wala musawian, sama pun tak boleh. Sama pada kerumitannya juga tidak boleh. Dia syaratnya mesti nyata, lebih jelas. Sebab takrif ni fungsi dia untuk menghuraikan. Mestilah bila menghuraikan tu dia lebih nyata. Tapi kalau menyebabkan lebih rumit, itu takrif tersebut tidak sah. Dia ada dua ni. Akhfa ataupun musawian. Lebih rumit ataupun sama kerumitannya. Maka juga tidak sah. Jadi oleh demikian tidak sahlah takrif. Contoh kita kata takrif api. Apa dia nar? Kita jawab, hiya jismun kan nafsi. Dia adalah zat seumpama jiwa. Zat yang seumpama jiwa. Maka perkataan jiwa ni dia menyebabkan lebih rumit. Tengok di sini, li'annal akhfa minal mu'arraf. Kerana perkataan yang digunakan ini lebih tersembunyi ataupun lebih rumit berbanding perkataan api tu. Api tu ada juga kita dapat lihat. Tetapi kalau jiwa, dia tidak dapat dilihat. Li'anna nafs akhfa minan nar. Kerana jiwa itu adalah lebih rumit ataupun lebih tersembunyi berbanding perkataan nar. Oleh sebab itu takrif ini tidak sah sebab menggunakan perkataan yang lebih rumit ataupun bukan menjelaskan. Dia perkataan yang orang kena mengkaji pula lebih. Kemudian tak sah juga takrif. Contoh dia ialah takrif mutaharrik. Apa makna bergerak? Bergerak kita jawab takrif dia ma laisa bisakin, iaitu yang tidak diam. Di sini perkataan laisa sakin dengan mutaharrik ni adalah musawi fil khafa. Kedua-duanya sama statusnya dari sudut dari sudut sembunyi tu. Di sudut rumit dia, mana kita tak faham. Muharrik, oleh kerana kita tak tahu apa perkataan muharrik, mutaharrik, bukan muharrik, mutaharrik, bergerak, kita gunakan satu perkataan yang lain yang memberi makna bergerak juga. Jadi kedua-dua perkataan mutaharrik dengan laisa bisakin ini sebenarnya sama. Oleh kerana kita tak faham, kita tidak mengetahui mutaharrik itu apa, begitu jugalah kita tak tahu perkara yang laisa bisakin. Kerana kedua-dua perkataan itu merujuk kepada perkara yang sama. Jadi takrif sebegini tidak sah. Kerana fungsi takrif mestilah menjelaskan dan lebih nyata. Ayyakuna ta'rifu zahiran. Itu syarat dia. Okey, seterusnya kita melihat apakah
huraian bagi ta'rif yang ketiga. Ta'rif ketiga ialah alla yakuna ta'rifu bitariqil majaz al-khali 'anil qarinah. Ta'rif, syarat dia ta'rif hendaklah tiada ataupun tidak secara kiasan. Majaz ya. Tidak secara kiasan yang tanpa sebarang petanda ataupun clue. Tak ada petanda apa-apa yang boleh menentukan makna yang dikehendaki. Maka kita lihat contoh apakah ta'rif yang tidak sah. Contoh ta'rif yang tidak sah ialah kita memberi definisi ataupun bagi pengertian apakah murid yang bodoh. Al-tilmizul balid. Apa dia murid yang bodoh? Kita jawab ta'rif murid yang bodoh ialah haiwan nahiq. Haiwan yang berbunyi keldai. Nahiq. Berbunyi keldai. Maknanya kita nak, seolah-olah kita nak merujuk kepada keldai. Pelajar yang bodoh itu adalah keldai. Kita maksudnya. Tetapi di sini tidak sah disebabkan dia menggunakan majaz. Sebab tilmiz ni orang. Tiba-tiba dia punya ta'rif ialah haiwan. Haiwan nahiq yang tidak ada petanda apa-apa. Oleh sebab tu ta'rif ini tidak sah. Li'annahu majazun biduni qarinatin. Kerana ta'rif tersebut menggunakan majaz yang tiada sebarang petanda makna tersebut. Di sini haiwanun nahiq. Kalau ikut makna hakiki dia ialah keldai lah. Tapi sedangkan di sini ialah ta'rif bagi murid yang bodoh. Apa dia? Tiba-tiba kita jawab keldai. Maka tidak sah sebab dia menggunakan majaz yang tidak merujuk kepada manusia pun. Tetapi kalau kita mengatakan ada petanda. Kita tengok contohnya ada petanda ialah masih lagi ta'rif tilmizul balid ni. Pelajar yang bodoh tadi. Ialah haiwanun nahiqun yaqra'u wa yaktubu. Di sini. Ini nama dia qarinah ataupun clue. Ada petanda yang nak membawa maksud haiwanun nahiq tu merujuk pada siapa. Li'annahu majazun, kerana ini ialah kiasan yang mempunyai qarinah. Yang ada clue dia, ada petanda dia. Iaitu haiwanun nahiq yang membaca dan menulis. Sudah tentulah membaca dan menulis ni adalah ciri manusia. Jadi di sini ini clue dia, maka haiwanun nahiq ni yang asalnya merujuk pada keldai berubah menjadi manusia. Sebab ada ciri yaqra'u wa yaktubu. Ini dinamakan clue, petanda. Bukan merujuk kepada keldai. Jadi kalau ta'rif sebegini, ta'rif yang kiasan tetapi ada petanda ataupun ada clue untuk membawa maksud yang dikehendaki, maka ta'rif tersebut diterima ataupun sah. Yang tidak diterima ialah kita menggunakan kiasan yang tanpa clue langsung, tanpa petanda maksud yang dikehendaki langsung. Maka tidak sah. Okey, kita seterusnya pergi kepada syarat yang seterusnya, alla yatawaqqafa ma'rifatut ta'rif ala ma'rifatil mu'arraf. Hendaklah tidak terhenti untuk mengetahui ta'rif dengan mengetahui perkara yang ditakrifkan. Maknanya sepatutnya ta'rif, bila ada ta'rif tu kita dah tahu apa yang kita asalnya tidak tahu. Mu'arraf tadi. Melalui ta'rif kita tahu mu'arraf. Tetapi syarat yang ni tetapi menjadi sebaliknya. Kita nak tahu mu'arraf perlukan ta'rif. Tetapi ta'rif tu sebut memerlukan kepada kita mengetahui terlebih dahulu apa yang mu'arraf tadi. Maka dia berpusing.
Bila berpusing macam tu, dia adalah tidak sah. Contoh yang diberikan ialah ta'rif matahari. Apa dia matahari? Kita jawab matahari ialah kaukabun nahariyun. Dia adalah merupakan planet ataupun bintang waktu siang, nahari. Jadi di sini nahari ni, kita lihat rajah ni, matahari, dia adalah kaukabun nahari. Nahari ini pula ialah huwa fatratu min tulu'i syamsi. Tengok dia gunakan perkataan syamsi di sini. Hatta ghurubiha. Yang dikatakan siang tu ialah satu tempoh daripada terbitnya matahari sehingga tenggelamnya matahari. Di sini dia gunakan perkataan matahari. Sedangkan perkara yang majhul ataupun perkara yang tidak diketahui asalnya ialah matahari. Tiba-tiba di dalam ta'rif kita gunakan sesuatu perkataan yang pengertiannya terhenti kepada kita tahu terlebih dahulu apa dia matahari. Asalnya kita nak tahu apa dia matahari. Tiba-tiba jawapan yang memerlukan kepada kita terlebih dahulu mengetahui apa dia matahari. Jadi berpusing macam ni. Kita nak tahu apa dia matahari. Kita nak tahu apa dia matahari. Tetapi jawapan dia iaitu perkataan nahar ni memerlukan kita tahu apa dia matahari. Sebab dalam pengertian siang tu ialah suatu tempoh daripada terbitnya matahari. Sedangkan perkataan matahari tu kita tak tahu lagi. Apa makna dia? Jadi seolah-olah perkataan siang ni kena tahu dulu perkataan matahari apa dia. Barulah kemudian matahari pula berkait dengan siang. Siang pula nak tahu siang mesti tahu apa makna matahari. Jadi berpusing-pusing ni istilah dia daur. Mestilah hendaklah ta'rif itu tidak berbentuk daur. Tidak berbentuk daur maksudnya contoh ginilah. Alla yatawaqqafu ma'rifatu ta'rif ala ma'rifatil mu'arraf. Nak tahu ta'rif tu kena tahu mu'arraf dulu. Maka macam tu tidak sah. Okey, seterusnya kita pergi kepada huraian ta'rif yang lain. Okey, syarat yang kelima ialah iza kana ta'rif bilawzin mushtarak. Bilawzin mushtarakin. Fala yasihhu ta'rifu illa bi ahadi amrain. Sekiranya ta'rif menggunakan lafaz mushtarak. Apa makna lafaz mushtarak? Ialah satu lafaz tapi mempunyai dua makna dan lebih. Maka sekiranya ta'rif menggunakan lafaz mushtarak, dia ada syarat yang lain. Dia ada perkara yang perlu kita patuhi ataupun tepati. Yang pertama ialah mesti antakuna hunaka qarinatun tu'ayyinu ahada maknain. Mestilah terdapat petanda, qarinah, yang menentukan salah satu daripada makna yang banyak tu. Menentukan mana-mana makna yang dikehendaki. Mesti ada. Baru sah dia punya ta'rif. Kemudian, ataupun ayyakuna ta'rifu sadiqan ala maknain. Ataupun kalau menggunakan lafaz mushtarak juga, lafaz tersebut sah digunakan kepada merujuk kepada kedua-dua makna tersebut. Makna tu boleh digunakan pada dua-dua makna tu. Sadiqan ala maknain. Kita akan lihat apa contoh nanti. Okey, contoh perkataan mushtarak. Contoh yang selalu ada dalam kitab ialah perkataan ain. Ain ni maksudnya mata. Boleh juga bermakna pengintip, jasus. Boleh juga bermakna mata air. Boleh juga. Tetapi di sini tengok pembahasan dia. Contoh lafaz mushtarak yang ada qarinah.
Jadi takrif macam ni sah. Iaitu contohnya takrif bagi matahari bi annaha ainun. Ainun ni ialah lafaz mustarak tudhi'ul kaun. Maka di sini adalah merupakan clue yang menolak selain daripada makna lain. Maka dia kata matahari itu adalah mata yang menerangi alam semesta. Bila menerangi alam semesta, maka terkeluarlah jasus, terkeluarlah wanita, terkeluarlah makna mata yang sebenar. Di sini dia merujuk kepada betul lah matahari. Sebab walaupun dia menggunakan lafaz mustarak, tetapi ada qarinah yang menentukan kehendak lafaz tersebut, makna lafaz tersebut, iaitu mengkhususkan kepada matahari. Salah satu makna ain ialah matahari. Jadi di sini takrif dia sah walaupun menggunakan lafaz mustarak. Kenapa? Kerana lafaz tersebut disertakan dengan qarinah ataupun clue. Contoh yang kedua ialah lafaz mustarak tetapi dia membenarkan kedua-dua makna tu. Dua-dua makna tu boleh diterima. Contohnya ialah ta'rif qadiyah. Ini kita belajar dalam tasdiqat. Qadiyah ini ialah qaulun. Qaulun ini lafaz mustarak. Qaulun ni boleh merujuk kepada perkara yang dilafazkan. Begitu juga qaulun juga adalah perkara yang difikirkan. Macam kita duduk saja tu, dalam diri kita seolah-olah macam ada bercakap. Itu maqul nama dia. Maqul. Perkara yang kita fikirkan tu seolah-olah dia juga dinamakan qaul. Dinamakan qaul. Jadi, perkataan qaul ini, kalau semata-mata qaul, perkataan qaul ini dijadikan ta'rif qadiyah. Walaupun dia ada dua makna, iaitu malfuz dengan maqul, tetapi dia boleh diterima dalam dalam takrif qadiyah ini sama ada malfuz juga maqul diterima. Kata-kata sama ada dalam bentuk yang dilafazkan ataupun yang difikirkan juga dinamakan qadiyah. Bab qadiyah ni kita akan belajar dalam bab tasdiqat. Jadi kedua-duanya qaul, dinamakan qaul. Sama ada qaul itu berbentuk dilafazkan ataupun yang difikirkan ataupun yang ada dalam minda. Yang boleh diandaikan ataupun yang menanggung betul dan juga dusta, betul ataupun salah pada zat lafaz tersebut. Itu nama dia qadiyah. Tapi fokus kita ialah qaulun. Qaulun ni walaupun dia mustarak, tetapi kedua-dua mustarak tadi sah digunakan pada qadiyah ni. Bagi ta'rif qadiyah. Qadiyah ni boleh jadi kata-kata yang dilafazkan, boleh juga lafaz yang difikirkan. Jadi kedua-dua ini menepati syarat yang kelima ini. Boleh dijadikan ta'rif sekiranya ada qarinah ataupun diterima kedua-duanya sebagai makna. Jadi kalau tanpa tu tidak sah ta'rif. Tak ada qarinah ataupun semata lafaz tu digunakan banyak tetapi kehendak kita satu saja, maka kita tidak terima. Semata-mata lafaz mustarak tidak diterima kalau tidak meraihkan dua perkara yang telah dinyatakan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat yang keenam. Alla yashtamil at-ta'rifu ala hukmin ala al-mu'arraf. Ta'rif hendaklah tidak mensabitkan ataupun menafikan sesuatu, itu yang dikatakan hukum tu, ke atas perkara yang ditakrifkan. Sebab apa tak boleh? Oleh sebab tu la yasihu ta'rif seperti ta'rif al-fa'il. Apa dia fa'il? Fa'il ni ialah perkara majhul yang kita tak tahu asalnya. Tiba-tiba kita jawab, orang tu jawab adalah isim marfu'. Isim marfu' ni adalah hukum. Hukum mensabitkan
Sedangkan hukum ni, dia mesti terlebih dahulu tahu apa dia fa'il. Sebab dalam kaedah dia, al-hukmu li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un min tasawwurihi. Sebab mengikut kaedah, sesuatu hukum tu adalah mestilah merupakan cabang ataupun terhasil daripada gambaran yang asal, gambaran yang asal macam ni. Contohnya kita nak tahu takrif fa'il. Fa'il ni kita belum ada gambaran lagi, majhul. Tiba-tiba kita dah jatuhkan hukuman. Kita dah jatuhkan hukum, iaitu dia adalah isim marfu'. Sedangkan hukum dia adalah terhasil daripada kita tahu apa dia fa'il ini. Kita mesti berikan pengertian fa'il dulu, barulah kita boleh menghukum. Boleh menghukum. Sedangkan dalam takrif ini, dia letakkan hukum. Sedangkan belum diketahui apa dia fa'il. Kemudian, wal hukma 'alal majhul la yasih. Begitu juga, berdasarkan prinsip ni, menghukum ke atas sesuatu yang kita tidak ketahui, iaitu ni mu'arraf ni. Mu'arraf ni asalnya kita tak tahu. Maka tidak sah. Oleh sebab tu tidak sah ta'rif dengan menggunakan hukum. Sebab hukum ni muncul selepas kita ada gambaran, tasawur, ilmu tasawur berkaitan perkara yang kita tidak ketahui. Tasawur tu nak sampai macam mana? Mesti melalui ta'rif. Sedangkan ta'rif tersebut, kita telah menyatakan hukum. Maknanya kita menghukum tanpa gambaran yang betul dulu. Maka tak sah lah. Mesti kita tahu ta'rif fa'il ni apa, barulah sah kita nyatakan hukum. Sebab kaedah dia al-hukmu 'ala syai'i far'un min tasawwurihi. Mesti ada tasawur dulu. Macam mana nak dapat tasawur? Mesti ta'rif. Ta'rif dulu. Jadi barulah ada hukum. Tiba-tiba kalau ta'rif tu kita letakkan hukum, maka tak sah. Sebab menghukum kepada perkara yang majhul. Tidak sah. Mana syarat ini dia seolah-olah seolah-olah daur juga. Berlaku pusingan. Nak tahu isim marfu' mesti tahu fa'il. Nak tahu fa'il, apa dia isim marfu'? Macam tu. Dia macam berpusing juga. Maka juga tak sah. Dia tak sah yang pertama dari aspek dia menghukum perkara yang majhul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga berlaku daur. Fa'il perlukan hukum tu perlukan tasawur kepada fa'il dulu. Baru boleh hukum. Okey. Itu oleh sebab itu tidak sah ta'rif ini. Kemudian yang terakhir, ta'rif tu mestilah alla yashtamil at-ta'rifu ala aw allati lisyakki aw ibham. Ta'rif hendaklah tidak mengandungi lafaz atau. Dalam bahasa aw lah, yang menunjukkan keraguan. Ini syarat dia. Aw yang bermakna keraguan. Aw kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia macam-macam makna, litaksim dan sebagainya. Jadi yang tak boleh dalam ta'rif ini ialah aw yang memberikan makna keraguan. Contoh, apa ta'rif manusia? Kita kata haiwanun natiq aw nahik. Kita ragu. Natiq ke nahik? Natiq ke nahik? Ini nama dia lisyak. Maka tak sah. Tak sah ta'rif di sini. Tetapi kalau ta'rif macam ni pula, kata ta'rif insan bi annahu haiwanun dhahik au qari. Ini boleh. Sebab apa? Au di sini adalah bermakna taksim, memberikan kategori. Ada manusia ni adalah haiwan yang ada kategori yang boleh ketawa, ada kategori yang boleh membaca. Maka ta'rif sebegini sah. Yang tak boleh dia ialah au li syak, yang bermakna syak. Tak boleh, tak sah. Oleh sebab itu dinyatakan di sini au allati li syakki au ibham.
Tetapi kalau au li taksim yasihu, ya. Kerana oleh sebab tu dalam pembahagian ta'rif itu ada rasmu pula ada li taksim. Dinamakan rasmu di antaranya adalah ta'rif li taksim, ta'rif bit taksim, ya, ta'rif yang menggunakan pembahagian. Contohnya apa dia kalimah? Kalimah ialah ismun au fi'lun au harfun. Itu au di situ sah. Sebab dia adalah li taksim, bukan li syak. Itulah pembahasan berkaitan dengan syarat-syarat ta'rif. Ada 7 semua. Yang dalam kitab ni lah, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai dah kita dalam pembahasan berkaitan dengan tasawurat. Yang kita membaca hanyalah sukatan-sukatan yang menjadi sukatan dalam sijil pelajaran Malaysia. Namun begitu bagi para pelajar dalam aliran KBD pun, ya, mereka juga ada mempelajari ilmu mantik. Moga-moga boleh juga memberi manfaat kepada mereka dalam pembahasan ini. InsyaAllah pada pertemuan ataupun perkongsian yang akan datang, kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu mantik dalam bahagian tasdiqat pula, ya. InsyaAllah, moga-moga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, taufik dan hidayah, dan perkongsian ini sentiasa memberi manfaat kepada semua. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.